Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru yang saya kasihi, sahibul fadilah, tuan imam, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita bincang yang keberapa? Khidmat Haji muka surat 394, Haji 394, adab Jumaat dan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab Jumaat dan caranya. Hari Jumaat dan salat Jumaat mempunyai beberapa adab yang sunat dan patut diambil berat dan diamalkan. Adab-adab Jumaat adalah seperti berikut. Pertama, mandi. Hal ini berdasarkan hadis iza ja'a ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Apabila seorang daripada kamu hendak menghadiri salat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Bila suruh mandi itu, setengah ulama kata wajib, setengah kata sunat muakkad. Yang pentingnya mandi. Perintah mandi dalam hadis tersebut adalah sunat berdasarkan pada hadis yang berikut: man tawadda'a yaumul jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka perbuatan itu adalah sunnah dan sebaik-baik ikutan, dan sesiapa yang mandi maka mandi adalah afdal. Ini hujahan dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun setengah ahlu hadis dan juga mazhab Hambali, mereka berpendapat mandi hari Jumaat adalah wajib. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap yang sudah sampai usia atau sudah akil balik. Dan mengikut dalam setengah riwayat, para sahabat ni dia mandi. Tuan-tuan bayangkanlah, ni cerita kita gambarkan 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu air payah nak dapat, pilih-pilih air tak ada. Sebab tu orang dulu hebat pada kita. Bila dia qiyamul lail, tengah malam bangun, kalau hak jenis bersama isteri tu kena pergi mandi dulu, pergi cari belukar manalah dan sebagainya. Terpaksa mujahadah. Lepas tu barulah balik rumah, barulah nak semayang. Kita bilik air dalam bilik tidur. Tu hebatnya zaman sekarang. Dulu bilik air dalam kawasan rumah. Itu zaman moden dah sikit. Lepas tu bilik air tepi rumah. Lepas tu bilik air dalam rumah. Sekarang ni bilik air dalam bilik tidur. Tak mayang lagi. Itu lemahnya kita nak banding dengan mereka. Kalau ini saya ingat, kalau kita hidup zaman ini sekarang dulu, jenis hak penakut atau pocong lagi tak mayang. Itu gambaran, nak gambarkan hebatnya mereka. Saidina Umar, jadi bila keadaan macam tu, air payah. Dia tak ada istilah catu sana. Memang nak cari air pun payah. Sikit, terhad, limiter. Jadi ramai di kalangan mereka tak mandi. Bila tak mandi, untuk hari Jumaat mereka disuruh mandi. Dan ada di kalangan mereka mandi seminggu sekali. Tuan-tuan, duduk di negeri Arab ni dia lain sikit. Pengalaman saya dan sahabat-sahabat yang belajar, kalau macam di Mekah, di Madinah ni, dan juga kat kawasan lain, biasanya dia ada istilah dia panggil musim panas kering. Panas dia kering. Jadi bila panas kering, maka dia tak bau sangat. Pakai baju jubah macam ni 10 hari selamba je. Ada orang tak tekuk hidung. Kalau kat kita jangan main. Tubuh dia, sebab dia panas kering. Jadi dia bau tu kurang. Dia tak bancang kat kita. Kat kita ni dia panah basah. Bila panah basah lagi, berasa belengah tubuh, berasa tak sedap, kita mandi. Kita 3 kali sehari mandi, dia 3 hari sekali. Biasa.
suasana tu berbeza, tuan-tuan. Baik. Jadi untuk datang hari Jumaat dalam keadaan bersiap siaga, jadi mereka mandi, jadi bersihlah hari itu, masing-masing temu orang dengan muka yang bersih. Itu antara sebabnya. Sayyidina Umar pernah mendapati Sayyidina Osman tak mandi pada hari Jumaat. Dia kata, aku harap kalau boleh kamu lah buat perangai macam ni. Maknanya patut sangat dan kena sangat mandi pada hari Jumaat. Kalau hari lain tak apa, tak mandi, hari Jumaat kena mandi. Hari Jumaat ni bukan lepas Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat, sebelum pergi Jumaat. Kalau tradisi orang Terengganu, orang Kelantan pula, hari Jumaat ni biasanya mereka ada mengajar. Mereka ada mengajar, maknanya ada majlis ilmu. Pukul 9, pukul 8.30, pukul 10. Kalau boleh mandi sebelum pergi belajar tu, mandi dah. Sebab kadang-kadang ramai orang. Dan kalau rasa jauh sangat dan tubuh masih lagi tak baik, maka lepas pada balik tu dalam pukul 12 nak pergi sembahyang Jumaat, mandi sekali lagi. Alangkah baiknya perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keberapa? Baiti Jannati, kitab Baiti Jannati, muka surat 66, nasihat Abdullah bin Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an berpesan kepada putrinya yang baru dinikahkan sebagaimana berikut. Mana seorang abah nasihat kepada anak perempuan yang disayanginya selepas dikahwinkan oleh seorang lelaki. Apa kata dia? Janganlah engkau cemburu, kerana cemburu itu kunci perceraian. Tengok matangnya seorang bapa yang faham. Mana perempuan ni cemburu macam tu, dia akan jadi kunci perceraian. Banyak kita baca, saya tak nak sebutlah apa yang berlaku dalam polemik rumah tangga mutakhir ni, utamanya artis-artis kita dengar tu. Sebab dia tu akhirnya kerana cemburu kuat sangat, kerana wasangka lebih, macam-macam. Kedua, janganlah engkau banyak menyalahkan suamimu, kerana hal itu dapat menimbulkan kebencian. Salah suami dia, semua salah suami dia. Maka perangai macam ni adalah perangai yang tak baik. Ketiga, hendaklah engkau selalu memakai celak, kerana celak itu merupakan hiasan terbaik. Itu zaman dulu. Zaman dulu, maknanya jagalah hiasan dirimu sebaik mungkin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, kata Ibnu Abbas, aku suka di rumah aku pakai pakaian dan aku berhiasan cantik, agar isteriku juga berpakai pakaian dan berhiasan dengan cantik. Jadi dia benda ni tak nampak. Orang perempuan kata tak apa, kita dah keluar rumah. Tapi bila mari saja tok tua dia ataupun mak perempuan tu, mu mina berat benda mu, laki mu nikah lain pula lah, mu buat kerja macam ni, selekeh, pakai baju tapung macam-macam. Dia marah. Tengok laki mu semak tu. Jangan main orang lelaki kalau semak-semak lain macam, kata gabra pula kawan ni. Tapi maknanya etik. Kadang-kadang kita terlupa, hak yang depan orang lain kan main cantik baju, di rumah kan main baju-baju, kata orang tak kenal hak mana orang gaji dengan tuan rumah. Tu ada kok je ni. Buat apa? Maka suami nak kawan lain, isteri saya warak sangat, salihah, zuhud tadi. Gitu je lah. Hendaklah ketahuilah bahawa minyak wangi yang terbaik adalah air. Maksudnya memelihara kebersihan badan dan pakaian lebih baik daripada memakai wangian. Maknanya sentiasa menjadi orang yang bersih, mandi, merapih diri dengan sebaik mungkin. Ini adalah akhlak yang terbaik dan akhlak yang terpuji. Nasihat bapa saudara baginda. Ketika Ali bin Abi Talib meminang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, baginda bersabda kepadanya, nasihat bapa saudara, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam lah, Nabi Muhammad maksudnya. Apa nasihat Sayyid Rasulullah kepada anak perempuannya Fatimah Az-Zahra? Hiya laka ala an tuhsina suhbataha, dia untukmu tetapi engkau harus menemaninya dengan baik. Itu dia, itu cara Nabi nasihat kepada putrinya. Sebab Fatimah ni, Allah jadi Fatimah ni, dia ni adalah orang yang paling hampir watak muka keadaannya dengan Rasulullah. Ni Fatimah, orang panggil anak bapak sungguh lah, anak bapak. Kita anak kita 5 orang, kadang-kadang waktu rupa nyang dia, waktu rupa pak saudara dia, rupa kita seorang je. Itu pun tak berapa banyak kadang-kadang. Itu biasa. Sebab al-irqad dassas, manusia ni keturunan tu dia terpengaruh ni. Macam kita ni, kadang-kadang rupa kita ni dekat dengan pak saudara belah mak kita, kadang-kadang rupa dengan atuk saudara kita, kadang-kadang dengan bapa kita. Itu keadaan manusia. Jadi Fatimah ni, Nabi nasihat kat dia, kamu hendaklah menemaninya dengan baik. Dan sebab itu kita tengok Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anha memang akrab sungguhlah. Tapi walaupun Sayyidina Fatimah akrab dengan Sayyidina Ali, tapi dalam banyak kes kita nampak Fatimah ni dia lebih ngam dengan bapa dia. Ngam ni memang payah lah manusia ni kalau dia ngam, walaupun dia anak tapi dia ngam. Dan dia ni cukup sayang kepada bapa dia, dan bapa dia cukup sayang kat dia. Jadi ada lain lah. Maknanya kalau Fatimah berjalan masuk dalam majlis Rasulullah SAW, Rasulullah bangun, Rasulullah pergi, Rasulullah peluk dia, Rasulullah pipin tangan dia. Begitu juga kalau Nabi pergi rumah Fatimah, anak-anak Sayyidina Ali ada, Fatimah akan bangun dan pergi kat bapa dia, peluk bapa dia, pipin tangan dia. Maknanya dia ada hubungan yang cukup baik dua-dua orang ni. Osman bin Ambah ketika meminang putri bapa saudaranya. Ni nasihat bapa saudara, ni mukaddimah baru. Osman bin Ambah ketika meminang putri bapa saudaranya, maknanya meminang sepupu lah. Ia disuruh duduk di sampingnya, pak saudara pun suruh duduk depan. Sambil membelai kepala-kepalanya, ia bapa saudaranya berkata, dia gosok kepala anak saudara, engkau keluarga terdekat, orang yang ku sayangi, dan sekarang datang meminang anak perempuanku. Aku tak dapat menolak dalam hal ni, aku merasa wajib mengabulkannya. Kalau Arab memang banyak menikah sepupu-sepapa, memang banyak sangat cerita macam ni. Lebih-lebih lagi kalau orang kampung lah dulu, mutakhir ni je lah lain sikit. Jadi aku wajib kena terima dah. Sekarang kamu berdua, Osman dan putri bapa saudaranya itu ku nikahkan. Ketahuilah bahawa engkau kupandang lebih baik, terhormat daripada anak perempuanku. Wahai anak saudaraku, kau ni aku pandang amat baik, ku pandang lebih daripada anak perempuanku. Tetapi dia lebih dekat di hatiku daripada kamu. Walaupun kau aku sangat hormat, tapi anak perempuan aku tu memang hati aku dekat. Dah anak perempuan, anak boleh juga ke? Tak boleh macam mana pun. Kerana itu hormatilah dia, supaya setiap kali aku menyebutmu, lidahku terasa segar. Mana seronok lah, seronok. Kan dia ni sebut natu ni Allah, dah usah sebut lah, dah usah sebut nama pun kata panah cuping telinga. Macam tu. Baik. Janganlah engkau menghina dia, agar harga dirimu tidak merosot dalam pandanganku. Cara kau interaksi dengan dia okey, maka hatiku pun jadi tenang. Engkau telah ku dekatkan dengan keluargamu, yakni anak perempuan bapa saudara Osman. Kerana itu janganlah engkau menjauhkan hatiku dari hatimu. Jadi jangan jauhkan hatiku dengan dari hatimu.
Itu gambaran nak gambarkan maknanya tuan-tuan. Kita ni bila mana anak kita kahwin, kita kena nasihat dua-dua. Satu, kita nasihat anak kita. Satu, kita nasihat menantu kita. Satu lagi, kita nasihat dua-dua. Itu dia. Anak kita nasihat khusus, belakang seorang sama seorang. Menantu kita nasihat khusus, seorang sama seorang. Apa benda yang kita nak, apa benda yang kita tak nak. Tak payahlah senara sampai 15 kertas kacang. Benda asas cukup lah. Mayang, perangai biar betul, gitu je. Tapi uslub tu. Dan kedua, apa yang kita nak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nufus muka surat 305, muka surat 305 bacaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, telah berlaku kekuatan syuhu atasku, lantas aku meminta supaya ditutup atasku. Apa makna kekuatan syuhu? Seolah-olah dalam hidup dia ni tuan-tuan, otak dia ni, ingatannya sentiasa melihat, merasa kebesaran Tuhan. Allah sama, Allah. Tengok bekas ni Allah, tengok alam Allah. Jadi kerana terlalu kuat yang tu, jadi seolah-olah dia tak lagi bersama dengan kita ni, tak dah dengan orang lain tak. Jadi minta Tuhan tutuplah sikit. Kemudian dikatakan, kalau kamu bermohon sebagaimana dimohon oleh Musa sebagai kalimullah, atau Isa ruhullah, dan Muhammad habibullah, dan pilihannya, nescaya ia tidak akan berlaku. Maknanya hani tak bolehlah kamu minta macam tu, tak kena. Jadi tetapi mintalah supaya dikuatkan dirimu. Bila kuat, okey. Bila kuat, okey. Manusia ni bila dia dapat satu keadaan, dia mabuk dengan keadaan tersebut, dia seronok dengan keadaan tersebut, dia lupa habis. Tapi bila dah dia stabil, okey balik dah. Bila dia stabil. Contoh, seorang tu menikah. Bila mana dia menikah, tak ada kerja lain, bini dia jalan kat pegang tangan, kepik bini dia, dia mari main. Tengoklah berapa lama, kadang-kadang 4 hari je. Tak apalah, kepik mari. Allah kata macam orang lain tak, bini kau seorang je bini dah bila dah lama faham dah, tak ada apa dah, barulah dia stabil balik. Seorang tu dapat anak seorang, MC manjangan, duk tengok ke anak dia, sayang, anak dah anak 10, mati seorang, ya tak apa, sebab ramai hati aku pun beliau. Tapi kalau hak seorang ni, ya Allah, hamba hak ni gini-gini, nyamuk sebiji, nyamuk sekor kena riuh, ni apa ni nyamuk gini-gini. Tapi kalau anak 10, 100 ekor nyamuk, ada je, denggi dah, tanya pula. Itu maknanya beza. Manusia ni bila dah keadaan, tapi bila kemudian dia stabil, dia elok dah. Jadi bila Allah bagi kekuatan pada masa tu, tak kisah. Tak kisah. Anak murid hak belajar silat, orang cokek sikit, kaki melepak lalu dah, Allah terbang. Tok guru orang sepak apa nak rebah mati, tak lepas, sudah dah lawan, pandai kedok tak tahu kata. Kuatnya sabar tok guru tu. Baik, aku minta kepadanya lantas dikuatkan. Bila dikuatkan, kita tengok siapa yang kuat. Rasulullah SAW kuat. Rasulullah hebat, tuan-tuan. 2 orang kesayangannya meninggal, dia selamba, dia boleh tabah. Kehidupannya diuji, dia kuat, tuan-tuan. Dia kuat serba-serbi. Kuat sungguh Rasulullah SAW ni. Sebab itu kita tengok, inilah orang yang Allah bagi kekuatan yang amat-amat hebat. Ahli yang faham akan mengambilnya daripada Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi orang yang benar-benar faham, dia akan
terus kepada Allah dan banyak tawakal kepada Allah, sudah pasti dia akan memperolehi banyak kelebihan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum terjeluak muntah kecil dalam solat kerana kekenyangan? Apa perlu kita lakukan jika dia berlaku? Kita baca yang membatalkan solat, dia tak termasuk dalam muntah ni kecuali mazhab yang lain seperti Hanafi sebagainya. Jadi kalau sikit tak jadi masalah. Kadang-kadang tuan-tuan tengok tu guru besar, biasanya yang hebat-hebat lah, dia yang tua-tua biasanya, dia akan bawa dalam baju dia ni ada tisu. Kadang-kadang dia ni balgam banyak, kadang-kadang batuk kuat, dia akan batuk kemudian dia letakkan dengan tisu dia letakkan. Jadi dia sebab tak boleh nak gerak tangan, dah jadilah macam tu. Jadi yang ni tak jadi masalah. Apabila ibu bapa meninggal, anak perlu melunaskan hutang ibu bapa, termasuk hutang wang dan puasa. Bagaimana pula hutang solat? Hutang solat tak perlu diqada mengikut mazhab yang sahih, kecuali pandangan As-Subki. Pandangan As-Subki ini adalah pandangan yang dianggap syaz, kerana masalahnya mereka kias tentang ibadat lain yang boleh diqada, tetapi kaedah menyebut al-aslu fil ibadati tawakkufu wat ta'abbud. Asal pada ibadat ini ialah tawakuf ataupun ta'abbudi. Apa makna tawakuf? Kita kena tengok ada nas tak Nabi suruh keluarga qada bagi orang yang tinggal semayang. Mak mung tinggal semayang, siapa dia? Mak dia tinggal semayang, mung kena qada. Ada tak? Jawab dia tak ada. Bila tak ada, kita kekal atas ketiadaan, sebab ni salat ibadat badaniyah yang khasah pada orang tu. Jadi tak boleh. Sedangkan puasa ada. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan ke atasnya ada puasa, maka keluarganya, walinya kena qada untuknya. Qada puasa untuknya. Wali di sini mengikut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ialah akribauhu, waris-waris dekat dia. Bukan wali situ wali nikah ibu bapa, bukan bapa saja, bukan. Itu maksud dia. Jadi atas asas ni, kalau puasa boleh qada, tapi kalau semayang tak boleh qada. Sahkah salat Jumaat kalau seorang tak mendengar khutbah Jumaat? Sah, kecuali kalau semua tak dengar khutbah Jumaat. Tak sah lah. Sampai tak cukup 40 orang tak dengar, tu imam pula baca slow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ni semua pakat tidur habis khukha, semua dah dengar, tu tak boleh lah. Baik. Betul ke Ustaz, pahala mandi sunat hari Jumaat sama pahala orang mengerjakan haji dan umrah? Yang ni biasanya kalau hak sunat lebih pada hak tu, yang tu kena cek balik hadis, kena semak balik. Sebab kadang-kadang ketidakmunasabahan tu teramat banyak. Tuan-tuan tahu pahala kelebihan kerja haji ni. Haji ni pertama wajib. Haji ni seumur hidup. Haji ni balasannya kayauma waladathu ummu. Orang balik pergi kerja Mekah, balik haji, selesai tu seperti budak bayi baru lahir. Apa makna budak bayi baru lahir? Sikit pun tak ada dosa, bersih. Jadi yang tu taklah munasabah macam tu. Fadilat memang ada, tapi kalau ketidakmunasabahan tu kita kena tengok balik hadis tersebut, riwayat mana. Saya yakin Bukhari tak akan riwayat hadis macam ni. Muslim tak akan ada, mungkin siapa dia, wallahu alam. Adakah doa untuk kita menguatkan ingatan apabila membaca Al-Quran sering terlupa? Baca buku kita hafazan Quran tu, beli ya sana. Banyak doa-doa kita sebut satu persatu, tuan-tuan boleh tengoklah macam mana. Dan dalam buku hebatnya hafazan, kita sebut tradisi para ulama zaman dulu, macam mana mereka ni mengapa, macam mana. Antara tips yang paling mujarab untuk kuatkan hafazan ialah tinggalkan maksiat, sebagaimana nasihat Waqi' ibn Al-Jarrah, guru kepada Imam Syafi'i, yang menyatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu pada tok guruku Waqi' betapa buruknya ingatanku, lalu dia tunjukkan kepadaku supaya tinggalkan maksiat,
dan dia khabarkan kepadaku ilmu itu cahaya, cahaya Allah, tak mungkin berlaku dapat kepada orang ahli maksiat. Saya selalu balik kampung ke Terengganu untuk ziarah ibu saya dan seterusnya ziarah kubur arwah ayah. Secara purata sebulan atau 2 bulan sekali saya akan ziarah kubur ayah. Apakah amalan-amalan atau bacaan yang sesuai untuk diamalkan semasa ziarah kubur? Adakah ada larangan waktu tertentu untuk ziarah kubur? Tak. Cuma waktu tengah sembahyang Jumaat jangan lagi ziarah orang sembahyang Jumaat. Maknanya hari tak boleh ziarah, tak jadi masalah apa. Amalannya ialah macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Assalamualaikum dara qaumin mu'minun antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir lana wa lakum. Kemudian kita banyak baca doa untuknya. Kemudian kita boleh baca beberapa ayat Al-Quran berdasarkan pengikraran Ahmad bin Hanbal tentang sampainya bacaan Quran kepada si mati, maka boleh kita baca dengan niat hadiah kepadanya. Maka ini adalah amalan yang baik insya-Allah. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan lelaki yang jahat? Hadis ni menunjukkan kepada kita, terkadang-kadang orang yang jahat gedebel ni, dia yang jahil ni, bila dia berpegang kepada tok guru yang alim, yang saleh, yang wara', dia akan ikut. Bila dia akan ikut, mungkin dari segi orang lain diperkenakan, tapi dia tak kena. Tapi sekurang-kurangnya orang akan geru, dan mungkin orang ni akan datang, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak berlaku tuan-tuan dalam sejarah Islam. Zaman dulu tuan-tuan, zaman Abbasiyah, zaman umpamanya khalifah-khalifah dulu, dia ni mungkin jahat, tapi dia laksana undang-undang Islam tuan-tuan. Dia jahat tapi dia laksana undang-undang Islam. Jadi di situ nak gambarkan kepada kita bahawa keadaan dia ni, kalau orang tanya, ini macam orang kita lah, dia dah rajin pergi surau, malah surau, tapi ada 3 orang mari pergi bawa kapak nak roboh surau. Berkocoh mana terajam tu orang benda ni. Saya tahu apa pula dah. Mu dak pergi surau ni, aku dak pergi soal lain, roboh surau soal lain. Maknanya dia akan pertahankan. Jadi perkara macam ni banyak tuan-tuan, sensitivity. Sebab itu orang-orang kafir kata orang Islam ni ada 3 perkara jangan main gurau. Pertamanya, jangan main gurau tentang kitab Al-Quran. Yang kedua, jangan main gurau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan main gurau tentang Kaabah ataupun rumah Allah. Mari-mari nak pergi pecah Kaabah tak boleh tuan-tuan, orang tak benar macam tu. Assalamualaikum. Kedudukan sujud yang macam manakah yang betul? Sujud dalam keadaan sujud jauh ke depan atau mengikut ukuran biasa atau sekadar sujud hampir dengan lutut? Di sini kita telah bincang dulu beza antara sujud lelaki dengan sujud wanita. Sujud lelaki di mana antara peha dengan perut itu direnggangkan. Sujud perempuan, peha dengan perut itu dirapatkan dan tangannya dirapatkan, lebih astar. Lelaki tangan lebih terbuka. Kalau boleh, kalau anak arnak tu boleh lalu kot tanah. Anak arnak, jangan bapak kambing pula boleh lalu. Jadi ingatkan ni anak arnak, mana kecil benar lah, maksud saya ni ada terbuka sikit tu kadang. Saya cuba istiqamah dalam salat berjemaah di masjid. Alhamdulillah secara purata 3 hingga 4 salat berjemaah di masjid sehari. Tetapi kebelakang ini saya lebih mengutamakan salat berjemaah dengan isteri dan anak-anak di rumah dengan niat untuk mendidik mereka untuk salat. Untuk pengetahuan Ustaz, saya dah berumur anak saya berumur 8 tahun yang memerlukan panduan suruhan berterusan daripada bapa. Betul ke tindakan saya? Dia betul tu betul, tapi mengajak ke masjid jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya cukup tertarik tuan-tuan, ni boleh fikir samalah. Semalam saya forum di Masjid Shah Alam. Sebelum forum, MC tu ataupun pengacara majlis kata,
kepada ibu bapa yang membawa anak-anak kecil, sila daftarkan bilik, satu bilik sumber ke bilik apa, sila daftarkan bilik tersebut untuk acara kanak-kanak dengan daftarkan nama. Jadi masa foreign anak-anak tak ada, sebab anak-anak tengok Upin dan Ipin, la ilaha illallah dalam hak kecil-kecil lah, hak kecil-kecil. Jadi mak pak ni boleh tupu betul, ni dak. Bapak marah ke mak pun gerang kepada bapak, ada je. Jadi akhirnya dalam kereta tu bergaduh dah, bapak nak dapat pahala, akhirnya kena pok kepala pula masing-masing. Jadi tak comel. Jadi ada inisiatif yang baik. Anda rasa kita boleh fikir sebenarnya, bukanlah maknanya pin apa-apa benda lah yang menyebabkan kanak-kanak tu. Saya tanya dah, kanak-kanak ni pakat dia Ustaz, budak kecil pun pandai tengok Upin Ipin. Dan herannya mak pun pandai juga tengok Upin Ipin, hak tua tengok juga, pandai cerita awak. Tengok tu tuan-tuan. Baik. Jadi caranya ialah seorang tu dia boleh sembahyang di rumah, tapi dia pemberatnya di masjid, itu jauh lebih afdal kerana membiasakannya. Hadis Ali, barang siapa istighfar kubra pada bulan Rajab, maka dikurniakan Allah pahala 80,000 Nabi, 80,000 sedekah. Berapa 80 je, tak 100. 80,000 malaikat, 80,000 haji, Allah. Yang ini biasanya yang masalahnya orang nisbah. Bila nisbah ni payah. Kita dalam Islam ni dia ada sanad. Sanad ni pula diuji, sahih ke tidak, sambung ke tidak, siqah ke tidak, adil ke tidak, barulah dihukum. Jadi kalau hak ni kita tanya mereka, datangkan sanad. Abdullah ibn Mubarak menyatakan al-isnad minad din, laula al-isnad la zahabad din. Satu riwayat laqala man syaa ma syaa. Sanad itu daripada agama, tanpanya akan hilanglah agama. Dalam satu riwayat orang akan boleh kata riwayat ni. Ada cerita nipu seorang, dia mari ceramah depan tok guru zaman Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Penceramah ni ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad ada ceramah depan, dia tak kenal Ahmad. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Ma'in. Ahmad tengok ke Yahya, betul ke? Yahya dengar, tak, aku dah atas. Yahya tengok, betul tak? Aku tak. Cakap Yahya, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Akhirnya sudah tu dia panggil, apa ni, mu riwayat daripada siapa? Ahmad bin Hanbal. Lagi Yahya bin Ma'in. Mu tahu tak? Aku ni Ahmad bin Hanbal. Hak ni kata aku ni Yahya bin Ma'in. Dia kata Ahmad bin Hanbal bukan seorang, ramai. Yahya bin Ma'in pun ramai. Nak jawab, pasal jawab. Kawan tu Allah kata kelentong, hidup-hidup depan orang tu ada lagi. Bukan orang tu mati dah. Dah niat mati lagi mudah. Benarkah pelaksanaan hukum hudud hanya untuk Muslim sahaja? Ni saya dah yang jawab. Orang tengah debat sekarang, tuan-tuan. Dengar dalam YouTube lah, banyak sangat debat sekarang ni. Yang tu. Saya ada lagi. Ada satu soalan daripada WhatsApp, Ustaz. Apakah wajar seorang makmum di sebuah qariah berimamkan imam yang tidak betul bacaan Fatihahnya walaupun telah ditegur beberapa kali, sedangkan ada orang yang lain yang lebih baik bacaannya tidak diutamakan menjadi imam? Wajarkah makmum tersebut mencari masjid lain? Dalam masalah ni tak betul bacaan ada dua jenis. Satu tak betul sehingga mengubah makna, yang tu memang tak ada kompromi. Macam mulut dia memang reyong, bila nak sebut siratal lazina an'amta, dia jadi tu semua. Ini bukan sekadar tak betul, kafir pula. Sebab aku yang beri nikmat, aku ni saya lah, saya ni orang, sedangkan tu Tuhan kamu. Itu berubah makna besar. Itu tak boleh. Tapi kalau lidah dia sak tu tak boleh nak sebut dengan jelas, dia sebut ziratal lazi sebagaimana orang Pakistan sebagainya, maka yang tu tak batal selama mana tak berubah makna. Jadi kita tengok priority tu macam mana kadang, bukanlah maknanya syadid strict sangat, tapi bukanlah longgar sangat, sederhana. Selama macam kita boleh musamahah, kita hendaklah bermusamahah lagi. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, betulan saya pun ada
program kat lain. Pagi ni saya terpaksa berhenti awal sikit. Bersama kita ada beberapa buku solat hajat dan doa-doanya banyak kita titipkan, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga buku Matang Abi Syuja' yang kita buat mengajar di Masjid Hishamuddin pada setiap hari Sabtu. Sekadar itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillah. Kalau boleh tabung tu letak duit sikit tuan-tuan dalam tabung kita untuk kambing yang akan datang ni, insya-Allah. Wallahu